Isu penyambungan jeti sepanjang 600 meter yang didakwa tidak mendapat kelulusan kerajaan negeri dan bakal menjejaskan sumber pendapatan nelayan akhirnya terjawab. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Kundo, Datuk Nur Azman Hassan berkata, hasil mesyuarat yang diadakan antara Pelabuhan Tanjung Beruas dan wakil nelayan mencapai persefahaman setelah penjelasan berkaitan projek diberikan. Penyambungan jeti Tanjung Beruas ni dan kami semua dah dipahamkan, telah diperjelaskan makna peringkat ada 5 pasar. Mengikut pasal 1, 2, 3, 4, 5. Dan pasal pertama ni melibatkan penyambungan jeti sepanjang 50 meter sahaja. Yang sedia ada sekarang ni 250 meter. Yang ada asalnya, yang dah ada ni, dah ada dah. Lepas tu dia akan sambung lagi, total lebih kurang 750 meter. Dan ada penambakan laut seluas 30 ekar. Jadi daripada taklimat yang disampaikan, nelayan yang bersama dan mereka faham apa yang aktiviti yang dilakukan akan dilakukan, dan mereka ini kebanyakan untuk memperjuangkan nasib nelayan mereka sendiri. Beliau berkata demikian pada sidang media di Jeti Pelabuhan Tanjung Beruas, Melaka. Dalam pada itu, pihaknya tetap akan mengambil kira langkah-langkah penyelesaian bagi membela nasib nelayan yang terkesan akibat projek pembangunan tersebut. Keluasan tempat tangkapan ikan ni semakin terganggu lah dengan aktiviti khasnya di Tanjung Beruas sendiri, dan di mana nelayan-nelayan berhampiran, kita ada lebih kurang dalam 100 lebih nelayan yang aktif menangkap ikan. InsyaAllah saya akan membuat kunjung hormat lah bersama nelayan apa semua. Apa pun papasan apa semua kita kena melalui Kerajaan Negeri Melaka. Jadi saya akan mengetuai untuk nelayan ni untuk membuat kunjung hormat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk membincang selanjutnya khasnya di Jeti Tanjung Beruas ni lah. Saya pun pernah beritahu juga tentang kita untuk mewujudkan kelong-kelong untuk kenakan ikan-ikan ni, dan saya pun dah pernah berbincang juga dengan Yang Berhormat Ketua Menteri, dan dia amat tertarik lah benda ni. Sementara itu, Ketua Jaringan Pengkalan Nelayan Azmi Leman berkata, para nelayan sama sekali tidak menghalang pembangunan yang dilakukan demi kebaikan rakyat negeri ini, namun mahu pihak atasan melihat mereka sebagai kumpulan nelayan yang juga mencari rezeki dan perlu diberi perhatian. Jadi, kami tidak menolak pembangunan. Kami nak tahu sejauh mana nasib kami sebagai orang nelayan ni terbela. Kita tak marah pun, kan? Tapi macam ni lah, menang-menang lah. Takkan janganlah biarkan macam itu. Kau bagi RM1 pandai-pandai kau, tak boleh lah macam tu. Kan seimbang lah. Jadi pandanglah kami ni sebagai orang nelayan. Tapi jadilah. Apa pun saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak-pihak yang berkenaan pada pagi ini. Kami amat berpuas hati, kan? Sungguh, orang kata terharulah mendengar, kan, dari segi permulaannya pembinaan tu sehinggalah satu peringkat di mana mengikut pasar-pasar. Jadi sekurang-kurangnya kami balik nanti boleh sampaikan kepada rakan-rakan kami, rakan-rakan nelayan, jadi supaya benda itu tidak disalahertikan dan lebih nampak tersusunlah dari segi maklumat. Itu saja. Pada masa sama, beliau turut menyambut baik alternatif kelong-kelong yang dilihat mampu membantu nelayan menjana pendapatan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Seluruhan projek penyambungan jeti sejauh 750 meter bagi tujuan pembangunan pelabuhan dijangka siap pada tahun 2026, manakala bagi fasa 1 adalah pada September ini. Buat masa ini, sebanyak 5 daripada 30 kerja-kerja pemasangan cerucuk piling yang telah mendapat kelulusan EIA mula ditanam pada 27 Februari lalu bagi tujuan kajian. Kira-kira 300 nelayan termasuk nelayan berdaftar antara yang terkesan daripada projek tersebut melibatkan 7 buah pengkalan iaitu Pulau Gadong, Ngelereh, Balik Bukit, Pengkalan Perigi, Pantai Puteri, Pantai Kundul dan Kampung Hailam.